Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi sempena menyambut Hari Raya Kurban ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya tuan-tuan dan puan-puan melihat saya dalam program Islamic Financial Planner. Tapi pada hari ini saya berada di dapur. Okey, saya berada di dapur untuk membuat satu program lain, iaitu program memasak. Okey. Jadi menu kita pada hari ini menyambut Hari Raya Aidil Adha ini, saya akan membuat satu resepi atau menu dipanggil sebagai ayam goreng cili. Okey, baik. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, resepi ini datangnya asalnya daripada arwah mak saya, arwah ibu saya dan juga arwah kakak saya yang sulung. Okey, kedua-duanya telah meninggal dunia dan kita mendoakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum kepada mereka. Baik, kita mulakan kita punya resipi masak ayam goreng cili ni dengan pertama melihat kepada dia punya dia punya apa yang kena dia punya kita panggil bahan-bahan dia. Baik, bahan-bahan pertama ayam goreng cili, kerana ayam goreng cili ni kena ada ayam lah. Okey, ini ayam ni yang telah digoreng sebelum ni, dan digoreng tetapi bukan secara rangup ya, dia goreng sedikit. Dan untuk bahan-bahan lain yang perlu di blend adalah seperti bawang merah, bawang putih. Okey, lebih kurang bawang merah ni dengan bawang putih ni lebih kurang bawang merah tu 2 kali ganda dari bawang putih. Kita ada halia, kita ada lengkuas. Okey, dan kita ada sedikit serai yang kita akan blendkan. Okey, dan kita ada juga serai yang kita ricihkan. Saya ingat lebih kurang dalam 5 batang serai kita ricihkan kecil-kecil yang kita kena masukkan kemudian. Yang kita masukkan kemudian, iaitu kita tidak perlu masukkan dia untuk dalam blender. Okey. Jadi selain daripada itu kita perlu ada cili giling, okey, ya cili ataupun cili kering yang di blend. Okey. Kemudian tu kita juga gunakan sos cili dan juga sos tomato. Okey, untuk kita punya bahan pada hari ini. Okey. Dan of course kita perlukan sedikit gula dan juga garam sebagai perasa. Baik. Mula-mula kita kena blend dulu dia punya bahan-bahan untuk kita blend ni. Kita masukkan dalam blender. Baik, selepas kita dah blend ini, barulah kita tumiskan dulu. Kita akan tumis lah, kita masak dia punya cili dulu sebelum kita masak bahan yang kita blend tadi. Okey, biasanya kita tumiskan, tetapi sekarang ni apa kita buat, kita kena masak dulu. Minyak dah ada dalam kuali. Okey, apa kita buat adalah kita kena ambil dia punya okey, good. Baik. Sementara kita tunggu minyak panas ini, sedikit mungkin untuk ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ini merupakan satu ilmu juga yang sebenarnya ilmu memasak ni, seperti yang resipi pada hari ini, merupakan ilmu peninggalan ataupun legasi daripada
arwah ibu saya dan juga arwah kakak saya. Dan sebenarnya ilmu yang ditinggalkan ni apabila diajarkan, ilmu ni apabila diajarkan dan diamalkan akan mendatangkan pahala yang berpanjangan. Okay, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, matinya anak Adam, terputuslah semua amalan kecuali 3 perkara, iaitu pertamanya sedekah jariah bagi mereka yang mempunyai sesuatu yang lebih, maka bolehlah membuat sedekah jariah dalam bentuk wakaf, yang mana wakaf ini apabila digunakan akan memberikan pahala kepada orang yang membuat wakaf. Okay. Keduanya adalah ilmu yang diajarkan dan digunakan, selagi mana ilmu itu diajarkan dan digunakan, selagi itulah pahala itu juga akan berterusan kepada si yang mengajarkan itu. Okay? Dan ketiganya adalah doa anak yang soleh. Yang ini kita payah sikit nak dapat. Kenapa? Kita apabila kita dah meninggal nanti kita tak tahu sama ada anak kita ni, pertamanya dia tu kena soleh dulu, keduanya sama ada kalau dia soleh pun belum tentu dia ingat pada kita. Jadi itu susah sikit nak dapat. Okay, jadi 2 perkara ni iaitu sedekah jariah. Kalau tuan-tuan dan puan ada harta yang buatlah wakaf, okay, untuk dapatkan pahala yang berpanjangan. Okay. Selain daripada itu, kita kalau ada ilmu kita ajarkan kepada orang, dan selagi mana perkara itu digunakan dan dimanfaatkan, maka selagi itulah pahala itu akan diterima oleh orang yang mengajar tadi. Baik, ini juga merupakan satu perkara yang akan mendatangkan pahala yang berpanjangan kepada kita selepas kita, walaupun selepas kita meninggal nanti. Baik. Jadi kita masak cili ni dulu. Okay, sehinggalah dia cili ni masak. Dan kalau kita tahu cili kering ni ada 2 jenis. Okay, pertamanya ada jenis yang pedas dan ada yang kurang pedas. Dan kalau tak silap saya, cili kering yang kita beli hari ini merupakan cili yang pedas. Jadi untuk itu kita kena adjust sedikit, iaitu dengan meletakkan sedikit gula untuk memberikan rasa manis kepada cili tersebut. Jadi kita masukkan gula dalam cili yang kita masak ni tadi. 3 seduh cukup. Okay, itu gula. Bagi yang tak suka manis sangat, mungkin boleh kurangkan kandungan gula. Okay. Dan kita pastikan yang cili ini dia masak. Okay. Bila kita nak tengok dia masak tu, kita tengok dia punya buih-buih tu dah ke tepi. Kita tengok dia buih tu jadi ada bentuk besar sampai dia menjadi kecil dan dia pergi ke sebelah keliling minyak tersebut dalam kuali. Baik, Okey, selain daripada itu, malam tadi saya ada terima panggilan daripada seseorang yang bertanyakan kepada saya tentang wasiat. Jadi mungkin kita boleh selitkan sedikit pengetahuan tentang ilmu pewarisan ini. Baik, wasiat ini sebagaimana ramai orang ingat, dia mungkin fikirkan bahawa wasiat Islam ni serupa macam wasiat orang bukan Islam. Itu salah. Okey, tidak, bukan. Pertamanya wasiat kita ni ataupun wasiat orang bukan Islam dipanggil sebagai will. Yang mana will bagi orang bukan Islam ni tertakluk di bawah Will Act 1959. Okey. Jadi dalam Will Act itu dia tidak ada apa-apa sekatan kepada orang membuat will tersebut untuk memberikan harta pusaka dia
ataupun estate, dalam bahasa Inggerisnya estate, bukan rubber estate ataupun palm oil estate. Ini estate ni adalah harta pusaka. Okey, jadi dia will dia di bawah Will Act 1959, dia boleh memberikan kepada sesiapa selepas kematian dia boleh distribute harta dia mungkin kepada isteri dia, anak anak dia, kemudian kepada sesiapa yang dia rasakan perlu dia bagikan, dia boleh bagi. Tidak ada cekatan. Itu adalah will di bawah Will Act 1959 untuk orang bukan Islam. Tetapi orang Islam tak boleh buat begitu. Kalau orang Islam membuat begitu, wasiat dia akan menjadi orang putih kata null and void, terbatal. Okey, dia akan jadi terbatal apabila orang Islam ini meninggal. Semua dokumen-dokumen ataupun apa yang ditinggalkan akan dibawa ke mahkamah syariah. Okay, mahkamah syariah akan menentukan, akan mengesahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi kalau wasiat dalam bentuk will ini dibawa ke mahkamah syariah, maka dia akan jadi null and void, akan terbatal. Okay, tak boleh buat begitu. Jadi apa sebenarnya wasiat Islam ini? Jadi wasiat ni dalam bahasa Melayu, kalau kita orang Melayu kata wasiat ni, kita, kalau orang bertanya pada kita apa itu wasiat, jadi kalau secara amnya ataupun secara kasarnya kita boleh bahagikan wasiat ni kepada tiga. Okey, pertama adalah wasiat pentadbiran, yang inilah yang ramai orang dia tak faham ataupun dia terlupa ataupun dia terlepas pandang. Wasiat pentadbiran, yang mana wasiat ini yang melantik wasi, atau bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai executor. Okey, jadi pelantikan wasi ini dilakukan oleh orang yang membuat wasiat. Jadi apa yang berlaku selepas dia meninggal nanti, wasi ini akan bertindak untuk mentadbirkan harta pusaka dia dengan cepat. Okey, jadi wasi ini boleh terdiri daripada individu, orang dikenal, isteri dia, anak dia yang lebih pada 18 tahun, ataupun dilantik syarikat-syarikat pemegang amanah untuk menjadi wasi. Jadi untuk menyenangkan kita, saya syorkan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau membuat wasiat ni, lantiklah syarikat pemegang amanah untuk menjadi wasi tuan-tuan, buat perancangan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ya. Jadi apabila kita dalam wasiat pentadbiran itu, dalam itu yang diletakkan dalam dokumen, dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai wisoyah ya. Tapi perkataan wisoyah ni jarang orang pakai, jarang orang gunakan. Apa makna wisoyah ni adalah dokumen wasiat yang terkandung dalamnya pelantikan wasi dan semua klausa-klausa melantik penjaga anak bawah umur, melantik pemegang amanah, melantik dan juga pesanan-pesanan yang lain, boleh jadi dalam bentuk pesanan kepada anak isteri, keluarga, dan juga arahan kepada wasi untuk membayar hutang-hutang kita. Okey, jadi apabila kita hidup ni, mungkin kita ada berhutang. Dalam Islam ni, berhutang adalah harus, tetapi membayar hutang adalah wajib. Jadi selagi mana hutang itu tidak dibayar, selagi itulah roh kita akan tergantung. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dalam Islam ditekankan untuk membayar hutang. Membayar hutang adalah wajib. Baik. Jadi itu yang pertama, wasiat pertama, iaitu wasiat pentadbiran. Di dalam tu terkandung semua klausa-klausa yang kita boleh letakkan dalam tu. Keduanya, wasiat ni dalam bentuk wasiat pemberian. Yang ini yang kita lihat, iaitu pemberian yang seperti mana yang bukan Islam ni tadi. Cuma dalam Islam ni pemberian itu ada dia punya limitasi dia, ada kekangan dia, iaitu pemberian itu tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka selepas dia tolak hutang,
dan boleh cuma boleh diberikan kepada bukan waris. Contohnya anak angkat, anak tiri, okey, dan mereka-mereka yang tidak mewarisi harta pusaka secara faraid. Okey, mungkin adik-beradik yang tidak mewarisi, dia mewaris, dia juga waris tetapi bukan waris yang mewarisi. Jadi kita boleh bagi wasiat kepada dia, iaitu dalam Islam kita panggil sebagai wasiah. Wasiah ini perkataan Arabnya yang merujukkan kepada pemberian selepas kematian yang tidak lebih daripada 1/3 dan bukan kepada waris. Yang kedua. Yang ketiga, baik, sebelum kita masukkan dulu kita punya bahan-bahan yang kita blend tadi. Selepas kita punya cili tu dah agak-agak masak, kita boleh bau dia punya cili, kita masukkan yang kita blend tadi. Okey. Kita jangan letak air terlampau banyak kenapa yang kuah ini sebelumnya kita nakkan dalam keadaan yang kering. Kita masukkan kita punya cili dan juga bahan-bahan yang kita blend tadi, okey, dan kita kacau dalam kuali dan kita tunggu sebentar untuk dia masak. Okey. Baik. Okey, kat mana kita tadi? Kita sampai ke kedua, wasiat dalam bentuk kedua, iaitu wasiat pemberian. Yang ketiganya adalah wasiat dalam bentuk hasrat. Hasrat ni pun ada juga. Dalam wasiat tu kadang-kadang kita nak letakkan klausa yang mana kita kalau ada anak perempuan dan anak lelaki ramai yang antara kita ni yang hendak memberikan anak kepada anak-anak kita secara sama rata. Itu merupakan hasrat kita. Apabila kita mati tu kita nakkan harta pusaka kita dibahagikan sama rata dengan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Okey, kalau ikut faraid, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Baik. Dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingin saya tegaskan 2 perkara. Pertamanya adalah kita bercakap sekejap, okey, supaya saya boleh bercakap banyak. Jadi, okey, pertamanya, apabila kita nak buat perancangan dalam bentuk hasrat ni, wasiat dalam bentuk hasrat ni, pertamanya kita kena tanya diri kita sendiri. Kenapa kita buat begitu? Okey. Ini penting ya. Kerana apa? Salah satu daripada legal maxim adalah action based on the intention. Maknanya semua tindakan kita ni berdasarkan kepada niat kita. Okey. Jadi kita kena tanya diri kita, kenapa kita kena buat begitu? Sekiranya kita buat begitu adalah kerana kita tidak percaya dengan hukum Allah, tidak percaya dengan faraid, yang mana faraid ni sebagaimana yang kita tahu termaktub dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Semuanya telah diterangkan secara detail. Jadi kalau katakan kita tidak percaya dengan faraid, kita tidak percaya dengan hukum Allah yang mana Allah telah tetapkan. Dan ini bahaya ya. Pasal apa? Ini melibatkan akidah. Jadi kita tak boleh membuat satu perancangan itu seperti membahagikan sama rata kepada anak lelaki, anak perempuan itu kerana kita tidak percaya kepada faraid. Mungkin kita ada di antara kita yang mungkin mungkin ada yang berkata bahawa faraid tidak sesuai masa kini. Jadi tak boleh. Jadi itu bukan sebabnya. Kalau kita begitu, kita kena batalkan kita punya hasrat yang macam tu. Kenapa? Itu adalah niat yang tak betul. Niat yang sebetulnya apabila kita buat tu adalah untuk menjaga kebajikan anak-anak kita. Okay, mungkin anak perempuan ni memerlukan kebajikan dari kita, maka kita memberikan kelebihan kepada mereka dan kita memberikan bahagian yang sama seperti juga anak laki-laki, maka itu dibolehkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita buat hasrat yang sedemikian, dia tertakluk kepada konsen ataupun persetujuan daripada
waris-waris, semua waris-waris yang ditinggalkan, kalau mereka bersetuju, maka berlakulah hasrat tersebut. Jadi ini mungkin berlaku, mungkin tak berlaku selepas kematian kita nanti. Walaupun pada ketika kita membuat wasiat itu, semuanya bersetuju, tetapi tidak semestinya mereka akan bersetuju selepas kematian kita. Okay, mungkin pada ketika itu dia punya apa nama tu, keadaan dah berbeza, Jadi kita kita kena maklumkan ataupun kena tahu, kita sedia maklum bahawa hasrat yang kita buat, kita pilih dalam dokumen wasiat kita tu, klausa tu mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Okey, apa berlaku nanti adalah apabila kita meninggal dunia, apabila kita dah tulis dalam klausa tu, dalam wasiat kita, apa berlaku, hakim akan bertanya, hakim mahkamah syariah akan bertanya dengan waris-waris, contohnya waris-waris lelaki, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak. Okey, baik, sekiranya mereka bersetuju, okay, apa yang berlaku sebenarnya bukan kita nak menidakkan faraid. Apa yang berlaku adalah mereka telah pun mendapat bahagian dia untuk faraid. Dengan arti kata yang lain, sementara itu saya masukkan sedikit garam. Okey, garam rasa. Dan kita masukkan garam ini, malulah kita letakkan kita punya serai, supaya kemudian supaya serai ini naik bau dia. Okey, kita masak nanti. Okey, dan kita letakkan chili sauce dan tomato sauce, dan pastikan tomato sauce ni kita taruh dalam lebih sikit untuk balancekan kepedasan tadi. Baik, kat mana kita tadi? Okey, dekat kita bercerita tentang hasrat tadi. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, konsep ini penting bagi kita faham. Bagi orang Islam, matinya orang Islam itu, maka faraid dah terpakai. Bukan faraid ni adalah jalan terakhir kalau tidak ada persetujuan daripada waris, dia barulah faraid terpakai. Itu salah sebenarnya. Yang konsep sebenarnya adalah matinya orang Islam tu, faraid dah terpakai. Faraid dah ada dah. Bahagian isteri berapa, bahagian suami berapa, bahagian bapa berapa, ibu berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, semua dah ada dah. Dia punya bahagian-bahagian dia. Maknanya kalau kita ni meninggal, maka pembahagian tu dah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Kerana kita berbalik kepada konsep pegangan harta, iaitu hartanya bukan kita yang punya, hartanya Allah yang punya. Okay, kita ni pemegang amanah saja. Jadi apabila kita meninggal, Allah dah tetapkan harta tu dipulang balik kepada Allah. Allah dah tetapkan bagaimana dia kata dia nak apa tu, atur, dia nak bahagikan kepada yang berhak, okey, dalam hukum faraid. Okey, kita baca lagi. Apabila seorang tu mati, maka faraid tu dah jalan. Okey, cuma pembahagian tu belum berlaku. Kenapa? Kita belum buat pentadbiran harta pusaka. Ya. Bila dah ada pentadbiran harta pusaka itu, barulah harta pusaka itu boleh dibahagikan ikut faraid, juga instrumen-instrumen yang lain selepas kematian kita. Baik. Jadi dua kemungkinan. Pertama, sekiranya kita membuat wasiat, melantik wasi, dan kita meninggal dalam keadaan mati berwasiat, ataupun dalam bahasa Inggeris ni dipanggil die tested.
die testate, meninggalkan wasiat. Kalau kita tidak membuat wasiat, tidak melantik wasi dan kita meninggal, maka kita mati tanpa wasiat. Iaitu dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai die intestate. Okay. Apabila die intestate ini tidak lantik wasi dalam masa hidup kita, maka apabila kita meninggal, maka waris-warislah yang akan berkumpul dan melantik pentadbir. Dia lain yang kita lantik, kalau kita buat wasiat tu kita lantik tu nama dia wasi. Walaupun kerja dia sama, tetapi dia punya definisi dia berlainan. Maka orang waris-waris ni, kita masukkan ayam ni. Kalau kita die intestate ataupun mati tanpa wasiat ini, maka waris-waris akan berkumpul untuk melantik pentadbir. Baik. Di sinilah kebanyakan yang mana menjadi punca kepada terbekunya harta orang yang mana ketika ni mungkin dah berjumlah sebanyak 80 bilion ringgit harta terbeku. Kenapa tidak diusahakan ataupun tidak diuruskan, tidak ditadbirkan harta pusaka tersebut? Maka harta pusaka itu masih lagi di bawah ataupun di bawah nama si mati. Dan apabila nama si mati, maka harta-harta tersebut tidak boleh diurus niagakan, tidak boleh dibuat apa-apa. Maka itu dikatakan sebagai terbeku. Okay? Jadi itu antara sebab-sebab kenapa harta dia terbeku. Kenapa bila kita mati intestate ataupun tanpa wasiat ni, tanpa melantik wasi, waris-waris akan melantik pentadbir. Dan kat situlah kadang-kadangnya waris-warisnya terutamanya apabila harta banyak dan waris ramai. Okey, jadi tidak ada kata persetujuan, tidak ada pentadbir yang dilantik, maka harta itu akan kekal menjadi harta pusaka. Selagi mana tidak ditadbirkan, jadi harta pusaka. Okey, Jadi kita balik ke tadi, iaitu wasiat kita ni, dalam bahasa Melayu kita kata wasiat, dia boleh merujukkan kepada wasiat pentadbiran, wasiat pemberian dan wasiat dalam bentuk hasrat. Okay, yang mana hasrat ini dia tertakluk kepada persetujuan waris-waris. Kalau waris-waris bersetuju, maka mereka bersetuju sebenarnya dan redha untuk menyerahkan ataupun tidak mengambil sedikit bahagian faraid yang patutnya ada pada mereka. Okey, itu dikatakan sebagai, istilah itu dikatakan sebagai takharruj. Dalam faraid ni kita ada takharruj. Takharruj ni maknanya orang yang tidak mengambil bahagian faraid dia. Jadi contohnya macam adik-beradik lelaki, anak-anak lelaki tu dia bersetuju untuk dibagikan sama rata dengan adik-adik beradik perempuan dia, maka dia bersetuju sebenarnya atau redha untuk memberikan sebahagian daripada bahagian yang sepatutnya dia ambil, dua bahagian tu dibagikan kepada adik-beradik perempuan dia. Baik, jadi saya dah berpeluh lah ni. Okey, baik. Jadi apa yang berlaku adalah begitu maknanya sekiranya dia bersetuju, waris-waris bersetuju, sebenarnya mereka redha untuk melakukan takharruj, memberikan sedikit bahagian yang sepatutnya dapat faraid. Kalau tidak bersetuju, turun rasa tak? Kalau tidak bersetuju, maka apa yang berlaku adalah mereka ini mengambil hak dia di bawah faraid. Bukan dia tak baik, dia cuma ambil hak dia. Okey, kalau dia bersetuju tu, maka dia redha untuk memberikan sedikit bahagian faraid itu dibagikan sama rata dengan saudara perempuannya. Okey, jadi itulah dia punya konsep yang ingin saya terangkan kat sini. Jadi tentang wasiat tu, yang mana ramai orang kita tidak ataupun terlepas pandang tentang wasiat pentadbiran tu tadi, iaitu perlantikan wasi. Ramai yang fikir tentang pemberian selepas kematian saja, dan ramai juga yang mengatakan bahawa
wasiat Islam ni serupa macam wasiat bukan Islam. Maka itulah yang dikatakan kenapa nak buat wasiat sedangkan faraid ada. Jadi itulah menunjukkan mereka ini mungkin merujuk wasiat tu sama seperti wasiat yang bukan Islam. Orang bukan Islam apabila ada will, dia akan pembahagian mengikut will. Kalau tidak ada will, maka pembahagiannya akan mengikut Distribution Act 1958. Okay, bagi kita orang Islam pula, faraid terpakai. Kalau ada kita buat wasiat ke ataupun tidak buat wasiat ke, faraid tetap terpakai. Okey, itu je yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita juga dah siap dah kita punya ayam goreng cili ni. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok, okey, kita tengok kat sini. Okey, ini ayam dia yang goreng cili. Okey, dan sebentar lagi kita akan hidangkan dan saya akan snap gambar untuk ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.